Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama insya-Allah dalam siri tadabbur harian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 531. Allah, hari ini kita akan bersama-sama di dalam ada dua surah insya-Allah bersama dengan kita pada pagi ini, kerana kita akan menghabisi surah Al-Qamar dan kemudian kita akan masuk kepada surah yang baru iaitu surah Ar-Rahman. Jadi insya-Allah dalam muka surat 531 pada hari ini kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah, iaitu akhir surah Al-Qamar dan juga permulaan surah Ar-Rahman, daripada ayat 50 sehingga ayat 55 surah Al-Qamar, sehingga dan selepas itu 1 hingga 16 daripada surah Ar-Rahman insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ni yang saya bacakan tadi adalah ayat 50 sehingga ayat 52, ayat 50, 51 dan juga 52 daripada surah Al-Qamar. Jadi di dalam surah Al-Qamar ni kita telah baca sebelum daripada ni, iaitu tentang beberapa kaum yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Allah Taala telah ceritakan kepada kita bagaimana balasan dia, bagaimana yang Allah Taala telah ambil tindakan terhadap kaum Firaun, terhadap kaum Nabi Soleh, terhadap kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, dan seterusnya. Yang terakhir ialah kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah kita baca pada kemarin, pada sesi sebelum daripada ni. Jadi akhir sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ini adalah sebenarnya adalah amaran kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy yang menentang Nabi, yang sedang berdepan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut. Allah Subhanahu Taala ceritakan semua tindakan-tindakan ini, balasan-balasan Allah Taala ini semuanya adalah kerana disebabkan oleh mereka ini menentang nabi-nabi. Jadi oleh kerana itulah, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang yang menentang Nabi dan juga orang-orang yang menentang Islam di mana-mana saja sehinggalah kepada hari ini dan juga sampailah kepada hari kiamat, maka dengarlah perkara ini kan, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Tidak adalah tindakan kami, amruna kerja kami, urusan kami, apa-apa yang kami buat ni, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, melainkan wahidah. Wahidah ni maknanya satu, tapi maksudnya ialah satu detik saja, tak sampai satu detik pun. Kalamhim bil basar, lamhin ni ialah kedipan mata. Kedipan mata ni kita berkelip mata tu kan, kita berkelip dengan mata ni, buka balik mata tu, berkelip bukan pejamkan mata, bukan, tapi berkelip mata ni memang tak ada benda yang boleh berselindung lah daripada kita kalau hanya berkelip. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak ceritakan bahawa makna satu masa yang sangat-sangat pendek. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan saja sini kan, iaitu ka tu seperti, tapi dia sebenarnya adalah lebih pendek daripada itu. Tapi manusia yang mana tanpa kiraan, tanpa alat dan sebagainya, kalau nak kira dengan mudahnya ialah nak kira apa yang paling pendeknya. Sejak daripada dulu lagi manusia, di mana-mana saja manusia, sama ada mereka ni berpelajaran tak berpelajaran, tetapi semua tahu iaitu apa, kelipan mata adalah satu yang sangat-sangat pendek, sangat masa yang sangat pendek. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak sesuatu benda, dia hanya menyatakan kun fayakun. Jadi artinya sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebutkan perkara ni kepada manusia, nak ceritakan berkaitan dengan tindakan-tindakan pembinasaan Allah dan juga bala-bala yang Allah Taala kirimkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Sebenarnya Allah Taala boleh buat dengan sekelip mata sahaja. Kemudian walaqad ahlakna asya'akum, Allah Taala kata kami dah binasakan. Asya' ni maknanya ialah kita kata, iaitu daripada perkataan Syiah. Syiah ni sebenarnya ialah asal perkataan tu, maksudnya ialah
bukan grup-grup Syiah tu, grup Syiah yang tidak sunni tu, tidak ahli sunnah tu. Tapi maksud Syiah sini ialah arti kumpulan yang sama fikrah, yang sama pemikiran. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu ni, wahai orang-orang Quraisy, kamu ni samalah pemikiran dengan orang-orang yang terdahulu. Cara kamu sama dengan cara orang-orang yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau mereka, Allah Ta'ala boleh binasakan, jadi kamu ni apa sangat? Jadi kami telah binasakan geng-geng kamu, orang-orang yang sama seperti kamu, fahal min muddakir. Jadi Allah tanya, fahal min muddakir? Soalan situ kamu tak ada orang nak ambil pengajaran ke? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Apa yang mereka lakukan, mereka jangan ingat. Apa yang manusia ni, dia rasa apa yang dilakukan, dia rasa apa? Dia rasa, wah, benda ni tak tercatat kot, tak diketahui kot. Tak. Allah SWT sebut sini, wa kullu syai'in, semua benda. Apa yang mereka buat, fa'aluhu, yang mereka buat, fiz zubur. Bukan dalam kitab Zabur, tapi maksudnya zubur sini maksudnya telah tercatat di dalam kitab yang terjaga, yang akan dibawa kepada manusia ini pada hari kiamat nanti. Akan ditunjukkan, ini apa yang kamu amalkan, apa yang kamu buat. Jangan ingat bahawa benda semua yang kamu buat ni terlepas. Allah Ta'ala semua catatkan. Wa kullu syai'in fa'aluhu, apa yang mereka buat semuanya, fiz zubur, tercatat di dalam az-zubur, catatan. Wa kullu saghirin, sama ada perkara tu besar, sama ada perkara tu kecil. Wa kabirin, ataupun besar. Mustatar ni satara, artinya ialah tertulis. Mustatar makna tercatat jelas. Yang tadi fiz zubur ada wujud di dalam kitab catatan. Sekarang ni benda tu tercatat, mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Allah Ta'ala sebut yang sebaliknya. Yang sebaliknya apa? Iaitu orang-orang yang bertakwa, mereka ini akan berada di dalam jannah, dalam syurga, dalam taman-taman, wa nahar, dan juga sungai-sungai. Allah Ta'ala gandakan. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebutkan, iaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kadang-kadang disebutkan perkataan macam tu kan, iaitu syurga-syurga, taman-taman yang mengalir di bawahnya air-air, di bawahnya sungai-sungai. Tapi dalam di sini dia sebut fi jannatin wanhar. Maknanya benda ni adalah sama, tapi nak ceritakan dalam bentuk penceritaan yang berbeza kan. Jadi mereka ni ada dapat apa? Dapat jannah dan juga dapat nahar. Fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Ayat yang terakhir daripada surah Al-Qamar, Allah kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik ini, mereka ini akan mendapat tempat di dalam syurga, mendapat tempat yang mana syurga itu ada air-air, ada taman-tamannya, dan tempat itu adalah fi maq'adi sidqin, tempat yang benar-benar tempat duduk, tempat mereka akan berada di sana dan kemudian bersama-sama inda malikin. Malikin situ ialah daripada perkataan al-mulk ataupun malik ataupun malik. Jadi daripada situ lahirlah perkataan malik. Malik ni adalah fa'il. Fa'il ni adalah menunjukkan kepada mubalarah. Mubalarah artinya melampau pemilikan, iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya Allah Ta'ala kata sini malikin muqtadir. Muqtadir pula adalah daripada mubalarah, daripada perkataan qadir. Qadir ni maknanya mampu. Allah Ta'ala ni yang berkuasa, yang maknanya yang maha memiliki, yang maha mampu. Jadi qadir, muqtadir, kemudian maksud dia adalah apa? Maksud dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini akan berada bersama-sama dengannya. Bersama-sama dengannya itu ialah maksudnya apa? Bersama-sama, bukan bersama-sama itu makna dari segi ma'iyah kata ulama, kerana itu adalah mustahil. Tapi maksudnya bersama di sini bukan bersama mendapat, bersama-sama maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka asy-syaraf. Allah Ta'ala berikan kepada mereka tu kehebatan, kemuliaan, seolah-olahnya mereka ni adalah bersama-sama. Kalau kita dalam dunia ni kita kata, oh dia tu orang raja tu. Jadi bila kata kita tu orang raja, dia tu orang menteri ni tu. Kalau bila kita sebut macam tu maknanya dia tu mempunyai kehebatan. Itu begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bahawa orang-orang yang bertakwa sangat berbeza daripada apa yang berlaku kepada orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mereka mendapat balasan-balasan seperti yang dinyatakan di sini. Jadi kita tamat alhamdulillah surah Al-Qamar, dan kita akan masuk pula kepada surah Ar-Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang beri salam kat saya tu, jadi saya baru perasan minta maaf, baru jawab salam lambat sikit. Surah Ar-Rahman
adalah surah yang berlainan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar. Ada kesinambungannya, ada persamaannya, cuma pembentangannya adalah berbeza. Apakah di surah Ar-Rahman? Kandungan surah Ar-Rahman ni kita akan tengok satu benda yang berbeza, iaitu dia mempunyai pengulangan-pengulangan. Satu benda yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, iaitu Allah sebut sini apa benda? Iaitu Allah sebut ini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jadi itulah ayat yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala ulangkan di dalam surah Ar-Rahman. Di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut berulang-ulang pula apa iaitu walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Tak ada kau nak ambil peringatan. Tak ada kau nak ambil peringatan. Quran ni mudah je. Quran ni mudahkan. Kami mudahkan Al-Quran ni. Allah Ta'ala jamin dia mudahkan Al-Quran, tapi siapa yang nak ambil peringatan? Sekarang ni dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut pula apa? Iaitu nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Sangat banyak kan. Jadi Allah Ta'ala ulang, bilang mengira-ngira kan. Ini nikmatku, ini nikmatku, ini nikmatku. Kamu, wahai manusia dan juga jin, tidak mahu bersyukur ke? Nikmat mana lagi yang kamu nak? Nikmat mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustai, yang kamu nak kata bohong, yang kamu kata tak ada? Ada nikmat, cuba nafikan. Ada lagi. Jadi Allah Ta'ala sebutkan berulang-ulang kali di dalam surah Ar-Rahman yang akan kita tengoklah sebentar lagi insya-Allah. Jadi kandungan satu keistimewaan juga dalam surah Ar-Rahman ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan jin secara direct. Dan Allah Ta'ala sebutkan jin tu sama sebagai manusia dari segi taklif, dari segi pertanggungjawaban. Jadi mereka ni bertanggungjawab. Tanggungjawab. Sebab itulah kita kata bahawa ada dua makhluk di dunia ini yang dipanggil sebagai mukallaf. Mukallaf artinya ialah yang dipertanggungjawabkan. Mereka ini bertanggungjawab dan mereka ini akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika mereka menafikan, jika mereka menolak, jika mereka mendustai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada dua makhluk, iaitu manusia dan juga jin. Jadi walaupun kita tidaklah bertanggungjawab terhadap jin, jin tu adalah pendakwah-pendakwah mereka sendiri kan, orang-orang yang menyampaikan dakwah kan. Itu bukan tanggungjawab kita lah kan untuk berdakwah. Tanggungjawab kita adalah untuk manusia lah kan, untuk menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran kepada manusia ini, maka itu tanggungjawab kita. Okey, tapi Allah Ta'ala sebutkan sini bahawa di samping makhluk ini ada lagi makhluk yang bernama jin. Yang mana kita yakin 100%, lebih daripada 100% terhadap kewujudan mereka, walaupun adalah orang namakan hantu ke apa benda semua kan, polong, jembalang ke apa benda kan, semua tu adalah jin tidak lain. Mereka adalah jin yang mungkin boleh menyerupai begini dan begitulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini insya-Allah yang pertamanya dalam surah ini adalah surah ulama-ulama tafsir kata dia adalah merupakan surah nikmat. Allah Ta'ala ceritakan nikmat dan sepatutnya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan satu perkara, iaitu Allah ni bersifat dengan Rahman. Dialah Rahman, yang mana apa dia? Iaitu itu adalah mubtada' dalam bahasa Arabnya. Ar-Rahman mubtada', kemudian selepas daripadanya adalah merupakan khabar kepada mubtada' tersebut. Jadi Ar-Rahman. Dia Ar-Rahman ini yang telah memberikan nikmat-nikmat ini kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan sifat Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman ini ialah yang memberikan, walaupun orang itu, orang yang menerima pemberian itu, kalau ikutnya tidak layak untuk mendapatnya, tapi Allah Ta'ala beri juga kepada dia. Contohnya kepada orang kafir kan, Allah Ta'ala beri juga nikmat tu kan, Ar-Rahman, sebab dia bersifat Ar-Rahman. Tapi Allah Ta'ala beri tu kadang-kadang beri nak uji, beri macam-macam lah kan tapi Allah Ta'ala beri juga. Tengok kan orang kafir, mereka boleh bernafas, mereka kalau berfikir mereka boleh capai lah bidang-bidang mereka kan, sains ke teknologi ke, mereka boleh capai. Allah Ta'ala beri pada mereka, Allah Ta'ala tak sekat mereka kan. Itu adalah rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata sini Ar-Rahman 'allamal Quran. Perkara pertama yang paling besar sekali nikmat Allah Ta'ala kepada manusia ialah 'allamal Quran, iaitu dia mengajarkan. Jadi ulama kata Al-Quran itu adalah maf'ul yang kedua, maf'ul yang pertama adalah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allamal Quran, dialah yang mengajarkan, Ar-Rahman lah yang mengajarkan, Ar-Rahman lah yang mengajarkan Quran itu kepada Muhammad. Bukan Muhammad ni belajar daripada jin, daripada syaitan, daripada siapa-siapa. Tak. Dia belajar. Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada dia. Allamal Quran. Jadi apa kandungan Quran? Allama maknanya ialah bukanlah mengajar baca Quran semata-mata kan, sebab orang Arab memang dah pandai membaca kan tak? Kita sekarang ni memanglah kan kita tak pandai membaca, kita belajar membaca. Kita belajar Al-Bata ke, kita belajar Baghdadi ke, kita belajar Qiraati ke, kita belajar Iqra ke dan sebagainya. Kita belajar baca. Itu tahap yang pertama. Tapi yang lebih lagi sepatutnya daripada itu ialah apa? Iaitu Allamal Quran. Kita hendaklah belajar apa isi Quran tu, bukan belajar membaca sahaja. Sebab kita ni tidak dilahirkan untuk membaca Al-Quran sahaja, tapi untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak tunduk kepada Allah kalaulah kita tak tahu apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mana dia apa yang diajar oleh Allah Taala? Al-Quran lah. Kan? Dan juga Al-Hadis melalui Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara ni sepatutnya tidak kita patut pegang ni. Lan tadillu ba'di abada, kamu tak akan sesat kalau kamu ni sentiasa berpegang kepada kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Quran dan juga sunnah. Jadi daripada sini yang pertama sekali, nikmat paling besar sekali. Nikmat sebelum daripada nikmat makanan, nikmat buahan, nikmat kesihatan, nikmat apalah kan, nikmat tidur ke, nikmat apa-apa semua tu, sebelum daripada tu yang paling tinggi yang mesti kita yakin ialah apa? Nikmat Islam. Artinya kalau tak ada Islam, yang lain semua tak guna. Kalau tak ada Islam, kesihatan tak ada gunanya. Kalau tak ada Islam, makanan tak ada guna, harta tak ada gunanya. Jadi apabila kita faham begitu, artinya apa? Maknanya kita mestilah gunakan semua benda yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat ini, untuk mencapai Islam. Artinya bukan nak masuk Islam sahaja, tapi artinya ialah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk manfaatkan apa yang ada ini di jalan Islam, bukan di jalan kita sendiri. Bukan untuk makanan kita saja, untuk minuman kita saja, untuk kesihatan kita saja, untuk cantik kita saja. Bukan itu saja kan apa-apa yang Allah Taala beri pada kita ni. Tapi tujuannya sepatutnya apa yang telah kita manfaatkan untuk mengembangkan Islam, menyebarkan Islam kan, menjadikan manusia atas dunia ni mendapat Islam tu. Itulah sepatutnya kewajipan kita lah. Sebab yang pertama sekali, yang paling tinggi ialah Allamal Quran. Apa yang ada dalam Quran tu. Kemudian khalaqal insan. Allah Ta'ala pun mulalah bercerita tentang nikmat-nikmatnya lagi. Yang pertama Islam, nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukannya daripada ambuk ke, beruk ke, kan chimpanzee ke, gorila ke. Bukan. Itu teori-teori Darwin yang karut-marut tu kan. Allah Ta'ala lah yang mencipta insan. Kemudian allamahul bayan. Kemudian insan ni ada kelebihan lagi yang Allah Ta'ala beri. Dia ajarkan kepada mereka, dia tu al-bayan. Al-bayan ni maknanya boleh explain apa yang ada dalam hati dia, apa yang ada dalam kepala dia, apa yang ada dalam diri dia, dia boleh explain benda tu. Masa baby, masa kecil, masa anak damit lah kita panggil sini, iaitu mereka ni tak tahu apa-apa. Kemudian lama-lama dia belajar. Kemudian Allah Ta'ala beri dia. Itu nama dia mantik. Mantik ni cara berfikir. Ataupun, jadi bila mantik, lepas tu dia boleh bayan, dia boleh explain kan. Bayan tu maknanya explain, explanation. Dia boleh terangkan apa yang dia nak tu. Cuba beritahu. Jadi kecuali adalah orang-orang yang OKU kan, yang tak mampu nak ceritakan. Tapi kita ada tengok satu beberapa hari lepas kan, ada seorang OKU tu yang boleh tahu kan, dia OKU tapi boleh hafal Quran. Bukan hafal biasa, tapi boleh tahu muka surat berapa, ayat berapa, ini ayat berapa. Bila sebut ayat ni dia tahu. Masya Allah kan. Tengoklah video tu kan, ada kan orang-orang autism ni. Jadi maknanya sini kan, Allah Subhanahu Wa Taala majoriti 99.99% manusia ni boleh bercakap. Bila manusia tu lahir, kemudian dia menangis, mak dia pun ketawa. Bila dia boleh bercakap tu, dia boleh sebut perkataan, ketawa. Suka hati. Kenapa dia boleh bercakap? Allamahul bayan. Ingat kan, Allah Ta'ala lah yang mengajar kepada kanak-kanak, mengajar kepada kita ni boleh al-bayan. Kalau Allah Ta'ala tak mengajar kepada kita, tak memberi kepada kita, nescaya kita ni kelu lah kan. Tak pandai nak sebut kan. Ada tahu nak sebut tapi tak boleh nak sebut. Macam orang-orang bisu. Asyamsu. Seterusnya, Allah Ta'ala sebut lagi tentang nikmatnya. Apa yang Allah Ta'ala beri lagi? Iaitu asyamsu wal qamaru bihusban.
Husban tu B tu harfu jarin lah. Husban tu ialah daripada perkataan hisab kemudian ditambah alif alif dan nun. Jadi bihusban. Bihusban artinya apa? Iaitu yang mempunyai hisab yang dakik katanya. Sebab dalam bahasa Arab bila ada tambahan huruf iaitu alif dan juga nun, itu menunjukkan di antaranya ialah menunjukkan satu benda hisab, perkiraan, ketepatan yang sangat-sangat dahsyat itu husban. Jadi matahari dan juga bulan dia ni berjalan, dia ni berpusing, bergerak kan. Tapi pergerakan dia tu sangat-sangat tepat maknanya tak lari walaupun 1 minit. Sebab itulah manusia pada hari ini boleh buat kiraan falak falak tu maknanya kiraan perjalanan bintang-bintang, matahari, bulan. Tapi yang penting kepada manusia ialah yang paling pentinglah, bintang penting juga, tapi matahari dan juga bulan. Dengan kedua-dua ni manusia boleh membuat kiraan. Kiraan apa? Kiraan iaitu kiraan kalender. Jadi kiraan tahun, kiraan bulan, kiraan minit, kiraan saat, semua tu kerana adanya matahari dan juga ada bulan. Jadi kita pada hari ini kita ada 2 jenis tahun lah kan ada tahun yang menggunakan matahari. Kita ada Januari, Februari dan sebagainya, orang namakan itu kan, yang kita panggil sebagai tahun Masihi. Yang kedua kita ada tahun Hijri, iaitu yang menggunakan pengiraan bulan. Kalau orang Cina menggunakan tahun baharu Cina, mereka itu semua menggunakan kiraan bulan, ada menggunakan matahari. Kedua-dua tu ada faedahnya untuk manusia. Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya dan Allah Ta'ala sebutkan di sini. Sebab itulah ada ulama kata bila kita tambut tahun baru semalam kan, ada orang kata tak boleh sebutkan selamat tahun baru kan. Sebab apa? Itu tahun Masihi. Ada yang kata boleh. Sebab apa? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu, perkara tu adalah khilaf ulama lah kan. Ada boleh tak boleh. Tapi bagi kita maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tahun hijrah. Jadi kita besarkan tahun hijrah, ada maklum. Tapi tidak salah kita nak beritahu bahawa kita gunakan tu juga kan. Tapi janganlah sampai kita lupa hijrah kita. Tahun hijrah kita kan. Kita nak gunakan 1, 2 Januari, Februari pun tak apa. Cuma sebab apa? Sebab itu ada ketetapan dia. Iaitu contohnya kan, di negeri-negeri yang berada di hemisfer utara ke, hemisfer selatan ke, jadi ada musim sejuk, ada musim panas, ada musim luruh, ada musim macam-macam lah. Musim-musim itu berubah-ubah kan. Jadi musim-musim ini adalah berubah mengikut peredaran matahari. Jadi mereka sangat pentinglah matahari ni, kerana dia akan menentukan perubahan, menunjukkan kepada perubahan apa? Perubahan musim. Kita yang berada di Khatulistiwa ini tak ada penting sangat perubahan musim tu. Jadi kedua-dua tu ada kepentingannya untuk pengiraan manusia kan. Tapi yang salah tu ialah yang bergaduh kan. Yang salah tu bila kita ni bergaduh kan, insya-Allah. Kemudian seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, cuma macam yang saya sebut tadi tu, makna kita tak bolehlah membesarkan kerana sesuatu benda tu kan. Kemudian seterusnya Allah Taala wan najmu wasyajaru yasjudan. Allah Taala sebut lagi antara nikmatnya ialah wan najmu. Wan najmu ni ada 2 makna di sini. An-najmu yang pertama sekali, setengah ulama tafsir kata dia adalah bintang. Najmu bintang lah kan. Wan najmi iza hawa. Ada nama kan najmi sebelum daripada ni kan. Jadi bintang-bintang apabila telah jatuh. Tapi ada satu lagi, an-najmu ni maksud dia ialah pokok-pokok yang tidak ada batang. Ada pokok yang jadi ada batang. Ada pokok yang tumbuh daripada bumi, macam rumput ke, macam padi ke kan. Dia tumbuh daripada bumi, dia tak ada batang, dia lembut terus daripada awal tanah dia terus lembut kan. Kemudian tumbuh naik ke atas, kemudian ada buah. Jadi itu nama dia an-najmu. Kerana apa? Kenapa dinamakan an-najmu? An-najmu ni artinya yazharu maknanya. Asal makna dia kan. An-najmu maknanya yazharu, yang lahir, yang muncul. Jadi pokok-pokok yang tak ada batang ni, dia yazharu daripada bumi tu, dia muncul daripada bumi tu tanpa batang, tiba-tiba ada pokok daripada bumi tu. Itu sebab itulah nama Arab menamanya an-najmu tu ialah pokok yang tidak ada batang. Jadi kita ada 2 lah sini, ada 2 makna kan bagi perkataan an-najmu. Yang pertama ialah pokok yang tidak ada batang, kemudian ada yang kata ialah bintang-bintang. Mana-mana pun pendapat ulama, kita insya-Allah tak ada masalah, kita terima saja, kita boleh terima insya-Allah. Jadi Allah Taala sebut sini ialah wan najmu wasyajaru. Syajaru ialah pokok yang mempunyai batang. Jadi
demi pokok. Allah Ta'ala kata sini kan, bukan demi, minta maaf, bukan demi, waw sini waw dan pokok-pokok. Di antara lagi rahmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kita ialah adanya pokok-pokok yang tidak ada batang dan adanya pokok-pokok yang berbatang. Ada, setiap satu tu ada kelebihan dia, setiap satu tu ada keistimewaan dia. Kalaulah pokok padi tu berbatang tinggi, macam mana kita nak petik dia kan? Macam mana nak tuai dia? Susah kan? Allah Ta'ala jadikan padi tu rendah. Padi rendah boleh tuai sebab dia atas tanah kan. Ada pokok-pokok rumput boleh dimakan oleh kambing, oleh lembu kan. Sebab pokok tu atas tanah kan. Kalaulah rumput semua duduk atas pokok sana kan, tinggi sana. Macam pokok kelapa tu, piasau kan. Orang sini panggil piasau-piasau tu. Pokok tu, macam mana kambing tu nak panjat? Macam mana lembu tu nak panjat? Macam mana nak makan? Kalau semua duduk atas. Jadi ada pokok-pokok yang di atas bumi, rumput dan sebagainya, pokok-pokok renek, pokok kecil-kecil kan, padi dan sebagainya, manusia boleh tuai. Ada yang tinggi, yang berbuah tinggi seperti buah kurma, pokok buah-buahan kan dan sebagainya. Jadi nampak ada perbezaan tu. Jadi Allah Taala sebut sini kan, semua tu wan najmu wasyajaru. Apa yang penting sini bukan nak cerita pasal dia tu memberi makanan kepada manusia, tapi Allah Ta'ala nak sebut ni yasjudan. Kedua-duanya, sama ada pokok jenis ni ataupun pokok jenis ni, kedua-dua tu adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ertinya apa sujud? Ulama-ulama kata sujudnya ertinya tunduk, inqiyat mereka tu kepada Allah Ta'ala, iaitu tunduk kepada arahan Allah Ta'ala. Pokok tu tumbuh kemudian mengeluarkan pokok padi tumbuh mengeluarkan buah padi. Padi boleh digunakan oleh manusia untuk dimakan. Lepas tu dia tumbuh lagi, kemudian dia tumbuh lagi, tak berhenti-henti tumbuh dia kan. Kalau pokok padi berhenti tumbuh, apa manusia nak makan? Kalau pokok gandum tak nak tumbuh lah, apa manusia nak makan? Jadi nampak di situ kan bahawa Allah SWT jadikan itu tumbuh. Bagaimana dia tumbuh tu tak berhenti tu? Itu kerana dia patuh kepada arahan Allah Ta'ala. Yasjudan. Dia patuh kepada Allah. Sebab itulah dia ikut peraturan Allah. Yang tak ikut Allah ni ialah dua saja, manusia dan juga jin. Itu masalah dia. Dia makan daripada kurniaan Allah, tapi dia lupa untuk mensyukuri Allah, untuk patuh kepada Allah. Baik pokoklah daripada manusia kalau macam tu. Okey, jadi Allah Ta'ala kata wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Seterusnya Allah Ta'ala dia mengangkat pula. Allah Ta'ala kata dia ni rafa'aha was samaa rafa'aha, dan langit Allah Ta'ala angkat dia, angkat tanpa tiang, tak jatuh-jatuh kan. Ada langit jatuh, tak ada jatuh. Ada awan jatuh atas kepala, tengah-tengah berjalan awan jatuh, tak, dia hanya mengeluarkan hujan. Kadang-kadang awan datang kemudian dia pergi, tak tahu dia pergi ke mana. Dia hilang macam tu saja kan. Kadang-kadang menurunkan hujan, kadang-kadang tidak menurunkan hujan. Kadang-kadang untuk melindungi manusia kan. Kita boleh berteduh, kita rasa sejuk, dingin kan, sebab apa? Ada awan. Kalau tak ada awan, macam di padang pasir, panas, matahari direct. Jadi itu semua adalah langit sebelah atas. Jadi Allah Ta'ala kata langit itu dijadikan rafa'aha. Kemudian selepas tu wa wada'al mizan, Allah Ta'ala meletakkan al-mizan. Al-mizan ini ada beberapa ada beberapa makna yang diberikan oleh ulama. Setengah kata adalah mizan tu, mizan lah kita panggil dacing, alat untuk mengukur, untuk ni berapa kilo, ini berapa kilo, ini berapa timbangannya dan sebagainya. Itu nama dia al-mizan. Itu makna direct lah daripada perkataan al-mizan. Ada satu lagi pendapat ulama yang kuat juga mengatakan bahawa mizan di sini maksudnya ialah ketetapan, keadilan. Iaitu Allah Ta'ala meletakkan keadilan di atas muka bumi ini, di atas dunia ini. Kalau tidak ada keadilan, tak ada satu benda yang betul, maka nanti akan rosak. Kita panggil dia mungkin adalah sistem, kita panggil dia adalah undang-undang, kita panggil dia ketetapan, kita panggil dia macam-macam kan. Jadi manusia pun mencari, manusia mengintai, manusia mengorek, manusia membuat uji kaji, akhirnya dapat. Jadi contoh kita sekarang ada coronavirus. Kemudian manusia pun berfikir, mencari, mengorek, mengkaji dan sebagainya, akhirnya jumpalah vaksin. Tapi vaksin tu 95% lah kan, mana tak 100% lagi. Jadi dah dekat-dekat tu mizan dia tu kan. Wa wada'al mizan, ada ketetapan dia. Macam mana nak bunuh, nak vaksin, nak menghadapi
coronavirus. Jadi kita ada vaksin. Vaksin itu adalah merupakan mizan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang sakit ni, sakit perut, Allah Taala jadikan obat dia. Dan kerana obat tu manusia cari, jumpa. Dulu test obat ni. Jadi itu adalah mizan dia. Keseimbangan dia kan. Jadi ada ketetapan dia, keadilan dia. Yang kita kata adil ni bukan undang-undang saja kan. Tapi semua benda, dalam semua bidang manusia, dia ada keadilan dia. Dia ada balance dia kan. Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan al-balance. Al-mizan wa wadu' al-mizan. Alla tatrau fil mizan. Jangan kamu melampau. Jangan kamu lari daripada fil mizan. Jadi Allah Ta'ala beri amaran kat situ kan. Jangan kamu melanggari. Jangan kamu membeloti. Buat tak betul terhadap al-mizan tu. Maknanya dari segi undang-undang ke, dari segi hakim mahkamah ke, dari segi apa-apalah kan yang manusia, penciptaan-penciptaan ni kan, yang manusia berfikir ni kan. Maka semua benda tu la tatrau fil mizan. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. 3 kali Allah Taala sebut sini. 3 kali tentang mizan ni kan. Maknanya pentinglah kan keseimbangan, kebalansian kan, ketetapan kan, keadilan, buat dengan betul. Allah Ta'ala sebut 3 kali supaya manusia jaga-jaga. Apa Allah Ta'ala sebut sini kan? Wa aqimul wazna. Tegakkanlah. Wa aqimul wazna. Ayat yang ke-9. Aqimu di sini ialah tegakkan maksudnya. Bukan dirikan saja tapi tegakkan dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa aqimul wazna bil qisti, dengan keadilan, dengan adil betul-betul. Qisti itu adil. Kemudian wala tukhsirul mizan, jangan kamu merugi. Tukhsiru khasru kan, wal asri innal insana lafi khus tu maknanya rugi. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya wala tukhsirul mizan dalam ayat yang ke-9 artinya apa kan? Jangan kurangi. Kurangi ni bukan kurangi semata-mata dalam timbangan saja, tapi kurangi macam-macam boleh jadi kan. Dalam mahkamah mengurangi kan tak? Sepatutnya dia dapat macam ni, tapi dikurangkan. Kerana apa? Kerana ni saudara dia. Ataupun macam-macam lah kan. Dikurangi ni kan. Maknanya kurang ni tak boleh mana. Sepatutnya macam tu, kena beri sepatutnya macam tu. Kalau kita katalah kan, nak beri vaksin, dos dia macam tu, kena beri dos macam tu. Kalau kita makan ubat, dos macam tu. Itu jangan kurangi. Kita panggil lah. Kurangi yang maknanya tidak melaksanakan dengan betul lah. Dengan sebaiknya. Mengurangi daripada apa yang sebenarnya sepatutnya dia dapat. Gitu. Jadi, wala tukhsirul mizan. Kemudian, wal arda wada'aha lil anam. Allah Ta'ala sebut lagi kan. Nikmat dia apa? Bumi ini Allah Ta'ala wada'aha, jadikan dia terhampar, jadikan dia letakkan dia, Allah Ta'ala letakkan dia wada'aha lil anam, untuk makhluk. Anam ni ialah semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut kan tentang perkara ni, ayat yang ke-10 kan, iaitu apa? Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala telah ciptakan, jadikan untuk kamu dunia ini, semuanya untuk kamu. Jadi kita ni sebagai manusia, Allah Ta'ala telah jadikan macam-macam benda atas dunia ni. Dengan logamnya, dengan tumbuhannya, dengan lautnya, dengan kebijaksanaannya, dengan udaranya yang balance, dan macam-macam lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian, dunia ni seolah-olahnya macam kita boleh terokai, kita boleh kuasai, ikut kita suka hati kita kan tak? Selagi manalah tidak bercanggah lah dengan apa yang diajar oleh Allah Ta'ala. Cuma kalaulah manusia ni Allah Ta'ala dah beri macam-macam ni, manusia ni sendiri untuk apa? Takkanlah manusia ni untuk dirinya sendiri saja. Dia dapat gunakan macam-macam ni. Allah Ta'ala beri dia macam-macam. Kemudian dia ni untuk apa? Untuk diri sendiri. Takkan untuk diri sendiri. Dia sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya dia berkhidmat untuk Allah Ta'ala. Sepatutnya dia ikut apa Allah Ta'ala suruh dia. Apa Allah Ta'ala minta dia, sepatutnya dia buat. Sebab itulah manusia ni yang gunakan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Tak kira lah makannya, minumnya, tenaganya, udaranya, kan, kuasanya, macam-macam tu, tiba-tiba dia dapat pemberian Allah ni, tiba-tiba digunakan pula untuk menentang Allah. Tiba-tiba digunakan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya bila gunakan untuk diri sendiri itu pun sebenarnya tidak melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana suruhan Allah Ta'ala kepada kita ialah 2 perkara, iaitu yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang pertama adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang keduanya ialah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
Khalifah. Aku nak jadikan khalifah. Manusia ni sebagai khalifah atas muka bumi ni kan. Khalifah bukannya membuat landscape taman-taman, tapi maksud khalifah ni adalah menjaga manusia supaya jangan ada yang sesat dan lari, yang kufur. Jangan ada. Kalau ada, kita mesti berusaha. Macam mana untuk membawa mereka balik semula kepada abdikan diri kepada Allah. Jadi itu dua tugas manusia. Jadi Allah Ta'ala berikan semua kepada kita benda-benda ni. Wal arda wada'aha lil anam. Kemudian fiha fakihah. Allah Ta'ala sebutkan dalam bumi ni, Masya Allah banyaknya ada fakihah. Fakihah ni daripada perkataan fakihah sebenarnya. Fakihah ni ialah iaitu kita berseronok-seronok, bergembira. Jadi fakihah ialah makanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita atas bumi ni untuk seronok-seronok. Dia bukan untuk mengenyangkan, tapi dia seronok dan sedap. Iaitu apa? Jadi terjemahan dia ialah buah-buahan dah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di dunia ini ada buah-buahan. Dan kemudian ada apa lagi kan? Wan nakhlu. Ada apa? Ada pokok kurma. Pokok kurma tu ialah bagi orang Arab kurma lah kan. Sebab apa? Bagi dia makanan semua kan. Dalam tu ada ni, dalam tu ada karbohidrat, dan ada protein dalam tu ada. Tapi bagi manusia di tempat-tempat lain mungkin tak makan dia. Tapi samalah. Allah Ta'ala jadikan sama ada gandum ke, sama ada roti ke, sama ada nasi ke dan sebagainya. Wan nakhlu zatul akmam. Akmam tu adalah daripada kim. Perkataan tu asalnya ialah kim. Kimun ni bukan perkataan apa ni Korea tapi kimun ni perkataan Arab. Maksud dia ialah tu apa ni buah tu, dia ada macam apa ni, sebelum daripada dia mengeluarkan buah tu, benih tu dia besar tu kan, kemudian jadi lepas tu dia pecah tu mengeluarkan buah dalam tu. Kalau pisang kita panggil jantung jantung. Kalau pokok kelapa dipanggil mayang. Mayang dalam mayang dia tu, lepas tu mayang terbelah, kemudian dia keluar buah tu daripada situ. Itu nama dia kimun. Jadi pokok kurma ni Allah Ta'ala sebut wan nakhlu zatul akmam. Maksud dia apa? Iaitu setiap pokok tu Allah Ta'ala jadikan sebelum daripada dia berbuah, dia ada benda tu kan. Dia ada mayang-mayangnya tu. Kemudian wal habbu. Habbu tu ialah Allah Ta'ala cerita lagi. Dia berikan pula kepada manusia ni apa? Al-habbu. Ataupun pada bumi ni ada pula ada apa? Ada al-habbu. Al-habbu iaitu bijian. Yang tadi tu pokok. Sekarang ni bijian. Bijian ni termasuk dalam sini. Iaitu apa ni? Beras. Termasuk sini padi. Termasuk sini gandum. Termasuk bali. Termasuk skoi. Apa-apa lagi lah kan. Semua tu nama dia al-habbu. Iaitu biji-bijian. Allah Ta'ala jadikan pada bumi itu ada biji-bijian. Fiha tu, fiha fakihah wa fiha al-habbu zul asfi war raihan. Asfi situ, asfi itu ada beberapa pendapat ulama lah kan yang mengatakan apa maksud asfi situ. Ayat yang ke-12 asfi itu ada yang kata asfi itu maksudnya kulit. Kulit maknanya dia tu berkulit. Dalam kulit tu ada buah dalam tu. Gandum kita tengok ada kulit dia. Beras ada kulit dia. Jadi setiap tu ada kulit dia. Lepas tu war raihan, ramai ulama kata raihan ni artinya rezeki. Ada yang kata maknanya ialah bau-bauan. Wallah yang berbau lah kan. Wallahu a'lam bisawab apa makna tu kan. Tapi kedua-dua tu boleh. Ar-raihan makna rezeki, makna ada kandungan, ada rezeki di situ untuk manusia. Dan seterusnya Allah Ta'ala pun mulalah bertanya kepada manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dah banyak dah ni. Banyak kan. Ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Sekarang ni, nikmat mana lagi yang kamu nak kata tidak? Nak say no. Mana lagi? Mana lagi? Sebutkan. Nikmat mana lagi? Banyak sangat nikmat. Lepas ni sebut lagi nikmat. Jadi Allah Ta'ala pun mulalah. Dalam ayat berapa sekarang ni? Ayat yang ke-13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bila dalam surah Ar-Rahman ni, Allah Ta'ala bertanya banyak kan. Fa tu bi ayyi tu makna mana lagi? Itu maksud dia. Jadi bila diturunkan ayat ini, dibacakan ayat ini, maka sahabat senyaplah kan, biasalah kan sahabat dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanyalah kepada sahabat. Dia bertanya, dia kata aku tak dengar pun dia kata kamu ni berkata sebagaimana katanya jin-jin. Jadi sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana sahabat jin tu berkata? Sahabat bertanya Nabi kan, jin berkata apa? Jin berkata, tak ada lagi nikmat kamu wahai Tuhanku yang kami dustai. Mereka menjawab macam tu.
Jadi sebab itulah setengah ulama kata sunatlah kita menjawab seperti itu, iaitu apabila kita mendengar ayat ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi ayat, mana lagi nikmat-nikmat Allah yang kamu dustai. Jadi kita jawab, tidak ada ya Allah, tidak ada ya Allah, tidak ada lagi. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala sebut sekarang lagi. Terus nikmat dia. Diciptakan manusia itu daripada solsol, daripada, kalau kita kata di sini ada banyak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Manusia kadang-kadang disebutkan daripada tanah, kadang-kadang daripada ini, daripada tanah liat, daripada fakhar. Fakhar ni ialah seperti tanah liat yang dibakar, kemudian dia menjadi keras. Jadi kenapa Allah Ta'ala kadang-kadang disebut di tempat ni ialah daripada tanah, kadang-kadang tanah liat, kadang-kadang begini, kadang-kadang tembikar dan sebagainya. Sebenarnya semua itu sama. Sebab apa? Itu adalah peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat perjalanan penciptaan manusia. Kadang-kadang daripada sini, kadang-kadang lepas tu dia jadi gini, lepas tu dia jadi gini. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang sebut sini, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut sini, kadang-kadang sebut sini, kadang-kadang sebut macam tu. Jadi di dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata, manusia ni dulu adalah seperti kal-fakhar. Kal-fakhar. Sol-sol tu ialah tanah liat. Kemudian kal-fakhar, lepas tu dia menjadi kering. Seperti tanah liat yang kering, bukan? Bila tanah liat, dia kering, dia akan jadi keras. Sebagaimana orang buat tembikar, orang buat apa tu kan, dia buat pasu dan sebagainya tu kan, dia jangan jadi keras. Asalnya ialah tanah liat. Kemudian wa khalaqal janna min marijin min nar. Kemudian Allah Ta'ala kata, dia telah menciptakan apa? Jin pula. Tadi manusia kan. Sekarang jin ni diciptakan daripada apa? Jin ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata menciptakan dia daripada marijin. Marijin ni ialah apa? Iaitu api. Nar ni api. Marijin ni ialah daripada nyalaan tanpa asap. Api yang menyala tapi tanpa asap. Itu marijin min nar. Kita tengok ada api, ada asap. Api kita bakar pokok, apa kita bakar sampah dan sebagainya, kadang-kadang keluar asap. Kadang-kadang api ada tak ada asap. Api tapi tak ada asap. Itu marijin min nar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ciptakan jin tu daripada api. Yang daripada sinilah yang kita dengar biasa kan. Kita jin daripada api, manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Daripada mana? Ada sumber-sumbernya. Quran disebut sini. Manusia itu diciptakan daripada tanah dan jin itu diciptakan daripada api. Tapi api macam mana? Min marijin. Seterusnya Allah Ta'ala tanya lagi soalan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita sampai kepada penghujung insya-Allah sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah panjang sikit hari ini. Hari ini adalah kat saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.